Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat dan ceria insya-Allah. Hari ini anak-anak belajar kita akan sama-sama mempelajari pelajaran 18 iaitu Undang-Undang Keluarga Islam. Seterusnya, sebelum kita pergi lebih jauh, mari sama-sama kita faham apa yang dikatakan Undang-Undang Keluarga Islam tu. Ianya merujuk kepada undang-undang yang memperuntukkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keduanya yang berlaku dalam kalangan orang Islam. Sebelum kita pergi pada sejarah ringkas penubuhan Mahkamah Syariah, marilah kita sama-sama memahami maksud yang dikatakan Mahkamah Syariah itu merujuk kepada institusi kehakiman yang membicarakan perkara mal ataupun dalam bahasa kita sebut harta dan jenayah yang melibatkan orang Islam mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan oleh enakmen pentadbiran hukum syarak negeri-negeri. Terusnya marilah sama-sama kita menelusuri sejarah ringkas penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia. Undang-undang Islam sebenarnya telah lama diamalkan di tanah Melayu sebelum kedatangan Inggeris lagi. Ianya terbukti dengan kewujudan hukum Qanun Melaka yang kita dah jumpa dan belajar dalam subjek sejarah kan. Yang pada keseluruhannya hukum kanun tersebut berasaskan Islam meliputi bidang jenayah, muamalat, keluarga, acara keterangan dan undang-undang pentadbiran. Dan semasa kita dijajah Inggeris, mereka telah memisahkan pentadbiran kenegaraan dengan agama. Islam hanya terpakai dalam hal kekeluargaan dan tertakluk kepada bidang kuasa Inggeris. Pada tahun 1880, Inggeris mewujudkan Ordinan Perkahwinan Muhammad. Inggeris sendiri mewujudkan ordinan tersebut, dinamakan Muhammadin Marriage Ordinance. Dan ordinan ini membolehkan penubuhan Mahkamah Syariah. Seterusnya, sekitar tahun 1940-an, kuasa pentadbiran hal ehwal orang Islam diletakkan di bawah tanggungjawab Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Dan pada tahun 1989, pentadbiran Mahkamah Syariah kemudiannya mula dipisahkan daripada Majlis Agama. Dan pada tahun 1998, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM ditubuhkan dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan sekarang, pengurusan Mahkamah Syariah diletakkan di bawah JKSM. Antara pembaharuan yang telah dilakukan ialah memperkenalkan e-Syariah, iaitu rangkaian elektronik antara Mahkamah Syariah negeri-negeri dengan JKSM serta jabatan-jabatan kerajaan lain yang berkaitan. Baik, kita pindah kepada beberapa istilah yang anak-anak perlu faham bila membicarakan tentang Undang-Undang Keluarga Islam ni. Yang pertamanya, ordinan. Perkataan ordinan merujuk pada rang undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka. Seterusnya, enakmen ialah rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Manakala satu lagi istilah yang kita perlu tahu ialah akta, iaitu rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Jadi ini contoh enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang terdapat di Malaysia. Boleh kata hampir semua negeri ada enakmen kekeluargaan masing-masing. Okey, seterusnya berikut merupakan struktur organisasi Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah peringkat awalnya terdiri daripada Mahkamah Rendah Syariah. Jadi sekiranya ada apa-apa kes, ianya akan dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah. Jadi kemudian jika ada keperluan ataupun proses rayuan
maka Mahkamah Tinggi Syariah pula yang akan berperanan, dan seterusnya hingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Okey, di skrin ialah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Terbahagi kepada dua. Yang pertama, bidang kuasa mal ataupun dalam urusan harta. Yang kedua ialah bidang kuasa jenayah. Bagi bidang kuasa mal, Mahkamah Syariah mendengar dan memutuskan prosiding seperti perkahwinan, perceraian, pertunangan dan juga fasakh. Juga berkaitan dengan isu nafkah. Kemudian penjagaan anak ataupun kita sebut sebagai hadanah. Pembahagian atau tuntutan harta sepencarian. Seterusnya wasiat, wakaf dan nazar dan juga pembahagian harta pusaka. Jadi urusan perkahwinan, kemudian yang berkait dengan harta, semuanya di bawah bidang kuasa mal. Manakala satu lagi bidang kuasa Mahkamah Syariah ialah bahagian jenayah. Berdasarkan Akta Mahkamah Syariah, ini bidang kuasa jenayah 1984, Mahkamah Syariah diberi kuasa dalam menentukan hukuman kepada pesalah yang boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun atau denda sehingga 5,000 atau sebat 6 rotan atau kedua-duanya sekali. Jadi pada seterusnya kita pergi kepada yang terakhir. Sebagai rumusannya, Mahkamah Syariah di Malaysia memainkan beberapa peranan penting. Yang pertama ialah memberi khidmat nasihat. Jadi bagi contohnya, bagi pasangan yang mengalami masalah rumah tangga, mereka akan diberi kaunseling, nasihat terlebih dahulu sebelum membawa kes-kes mereka ke mahkamah. Sekiranya tidak dapat diselesaikan, maka Mahkamah Syariah lah yang akan membicarakan dan menyelesaikan kes-kes yang berkaitan. Dan akhir sekali, Mahkamah Syariah berperanan untuk memberi maklumat perundangan kepada orang ramai. Kalau ingat dulu, pernah ada wakil daripada Mahkamah Syariah yang datang ke sekolah memberi pencerahan dan juga maklumat berkaitan dengan perundangan kepada warga SMK Panca Berdana. Jadi rasanya setakat itu dulu untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dalam perbincangan selepas ini. Jadi wallahu alam, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.